قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita sekali lagi bersama pada pagi yang mulia ni. Dan insya-Allah sambungan kita daripada risalah kisah-kisah tidak sahih di meja penceramah. Dan hari ini insya-Allah kita akan bahas kisah yang ketujuh. Sebelum ni kita bahas kisah yang keenam, iaitu tentang cerita Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu yang dikatakan berhijrah secara terang-terangan dalam peristiwa hijrah. Yang pasti, walaupun riwayat tu riwayat yang masyhur, ianya ialah riwayat yang ada masalah. Ianya ialah riwayat yang ada masalah, dan riwayat yang lebih baik jalannya ialah riwayat yang mengatakan Umar Al-Khattab berpakat dengan beberapa orang. Umar Al-Khattab berpakat dengan beberapa orang, iaitu kalau kita tengok dalam riwayat, dia Umar Al-Khattab sendiri, yang kedua ialah Ayyash bin Abi Rabi'ah, dan Hisham bin Al-As, dan juga Wa'il As-Sahmi, berjanji untuk berjumpa di tempat nama dia At-Tanadub, dekat dengan perigi Bani Ghifar. Dan akhirnya ada yang sempat sampai dan ada yang tak sempat sampai. Yang tak sempat sampai ialah Hisham, kerana dia telah ditangkap dan telah diseksa. Lalu pergilah Umar Al-Khattab dengan yang lain untuk berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Okay. Jadi itu fakta ataupun satu maklumat yang kita kena tahu dan kita kena jelas. Okay. Hari ini kisah ketujuh ialah kisah berkaitan wanita yang taatkan suami. Okay. Riwayat ni dia kurang terkenal. Kita mungkin jarang dengar riwayat ni. Okay. Tapi biasanya bila mana seorang penceramah tu dia nak cerita tentang bab kekeluargaan ataupun nak cerita tentang bab ketaatan isteri kepada suami, maka cerita ni akan dibawa. Walaupun dari segi nama, siapakah orang yang dalam cerita ni, tidak ada riwayat yang jelas. Cuma dikatakan perempuan tersebut bernama Muti'ah. Perempuan tersebut dinamakan dengan nama Muti'ah. Ada yang kata memang nama dia Muti'ah. Ada yang kata juga bukan nama Muti'ah, tapi itulah sifat dia. Sebab perkataan Muti'ah dalam bahasa Arab ialah satu orang yang sangat taat. Itu maksud dia. Okay. Tapi kita tengok dulu pendahuluan. Okay. Pendahuluan yang disebut oleh penulis, dia kata seorang isteri wajib mentaati suaminya mengikut garis panduan yang sudah ditetapkan oleh syarak. Maknanya taat dalam semua perkara, dan perkara itu ialah perkara yang dipersetujui oleh syarak. Sebab tu saya nak sebut sikit dalam bab ni. Dalam bab perkahwinan, bila mana satu orang dia kahwin, maknanya dia baru kahwin, sunnah yang diajar oleh Nabi bagi kita yang mendengar orang yang baru kahwin ataupun kita pergi majlis kahwin ni, kita doakan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Itu doa yang diriwayatkan dalam riwayat Abu Daud. Okay. Maknanya Nabi suruh kita sebut barakallahu laka, semoga Allah Ta'ala memberkati kamu, wa baraka alaika, dan berkati juga ke atas kamu, wa jama'a bainakuma, dan himpunkan kamu dan pasangan kamu fi khair, dalam kebaikan yang banyak. Okay. Saya selalu sebut tentang perkara ni sebab apa dalam doa Nabi tu Nabi sebut barakallahu laka wa baraka alaika dua kali. Semoga Allah Ta'ala berkati kamu dan berkati ke atas kamu. Padahal barakah tu sama je lah yang pertama dengan yang kedua tu. Okay.
Tapi kenapa sebut laka wa alaika? Nak sebut pada kita bahawasanya dalam isu rumah tangga ni, dia bukan isu yang mudah ataupun yang dipandang lebih kurang oleh kita semua. Tak boleh kita pandang seperti itu. Tapi ianya satu benda yang besar. Sebab Nabi suruh sebut macam tu, Nabi suruh ucapkan doa ni berdasarkan amalan masyarakat jahiliah. Kalau ada perkahwinan sebelum pada tu, sebelum pada datang Islam, apa yang diorang akan sebut dengan orang baru kahwin? Diorang akan sebut birrafa wal banin. Itu ucapan jahiliah. Maksud dia apa? Semoga serasi dan dapat ramai anak lelaki. Itu riwayat zaman jahiliah lah. Okey. Daripada kata-kata masyarakat Arab jahiliah, ucapan kepada orang yang baru kahwin, kita boleh tengok dalam ucapan tu dia ada benda-benda yang tak jelas. Semoga serasi dan juga semoga dapat anak lelaki. Pertama, ada unsur double standard pada anak perempuan yang jelas. Okey. Yang kedua ialah unsur serasi yang umum. Apakah maksud serasi? Serasi ni bahasa kita mudah faham, satu fahaman ataupun sekepala. Maknanya pasangan itu dia sukar untuk bertelagah, dia mudah bersetuju dalam satu perkara. Okey. Tapi serasi yang dianjurkan dalam syarak kepada pasangan suami isteri, maknanya sama ada satu orang suami ataupun satu orang isteri tu, adakah semua benda kita kena serasi? Tak juga. Ada benda-benda yang syarak tak benarkan untuk kita serasi. Contoh, kita boleh baca dalam Al-Quran bagaimana isteri Fir'aun mempertikaikan sikap Fir'aun yang mengaku dia Tuhan, walaupun suami isteri. Tapi tak ada lah cerita lepas pada tu dia bercerai ke, ataupun rumah tangga dia tu mengalami keretakan yang teruk ke. Okay. Cuma dia tak serasi dalam bab tu. Dalam bab kamu nak mengaku Tuhan, kamu mengaku seorang. Aku sebagai isteri, aku tak akan ikut apa yang tak betul. Jadi itu juga benda yang kita boleh tengok manifestasi daripada doa-doa yang baik. Sebab ada orang dia serasi dalam bab benda-benda yang tak betul dari segi syarak. Tapi dari segi benda yang disepakati oleh syarak, bab kebaikan ni payah nak serasi. Ada sebahagian pasangan yang seorang je minat buat kebaikan, seorang lagi tak berminat langsung. Okay. Jadi nak sebut pada kita sini ialah seorang isteri wajib mentaati suaminya mengikut garis panduan yang sudah ditetapkan syarak. Okey. Maknanya kalau dia taat pada perkara-perkara yang memang baik untuk agama dia, maka dia taat. Tapi dia taat pada perkara-perkara yang melanggar hukum syarak, mengganggu ketenteraman orang lain, maka itu tidak ada lagi ketaatan ataupun ketaatan yang boleh dipertikaikan. Ketaatan ini bukan sahaja digambarkan oleh Rasulullah dalam beberapa hadis, malah ianya juga disebut dalam Al-Quran. Jelas. Okay. Sejarah juga sudah merakamkan beberapa kisah wanita yang mentaati suaminya. Antaranya ialah ketaatan Fatimah kepada Ali radhiyallahu anhu. Selain itu ialah Ummu Sulaim terhadap Abu Talhah, dan Atikah kepada Umar radhiyallahu anhu. Itu isteri pada Umar lah. Antara kisah yang sangat masyhur diperkatakan ialah ketaatan Muti'ah. Muti'ah ni lah siapa dia masih lagi diragui. Dikhabarkan beliau adalah wanita pertama yang masuk syurga, lebih awal pada Fatimah, lebih awal pada Khadijah lagi. Itu dikatakan sebahagian riwayat. Dan kisah seorang wanita yang tidak keluar rumah untuk menziarahi ayahnya yang sakit dan akhirnya meninggal kerana taat pada suami. Biasanya cerita dia, pattern dia macam tu. Cuma perempuan tu ada riwayat bagi nama, ada riwayat tak bagi nama. Ada riwayat sebut Muti'ah. Ayah dia sakit, hantar utusan pada Nabi sebab suami dia tu ada riwayat kata pergi perang, ada riwayat kata ada urusan. Jadi dia tak ada di rumah. Suami dia kata kamu jangan keluar pada rumah. Jadi ayah dia sakit, dia hantar utusan tanya Rasulullah, ya Rasulullah, boleh tak aku ziarah ayah aku sebab dia tengah sakit berat. Rasulullah kata taat suami kamu, mana jangan pergi ziarah. Sampai ayah dia meninggal, hantar lagi utusan, boleh tak nak pergi tengok, nak salat jenazah. Kata Nabi, taat suami kamu. Itu riwayat yang biasa penceramah duk cerita. Dalam sesi-sesi ceramah kekeluargaan ni, nak tarik
ataupun nak kempen supaya isteri ni taat pada suami, maka cerita inilah antara cerita yang akan menyulami ceramah tersebut. Okay. Pada bab ini akan membincangkan sejauh manakah kisah wanita yang sanggup tidak menziarahi ayahnya tersebut. Jadi kita akan tengok beberapa riwayat. Okay. Sumber kisah yang pertama iaitu dalam Musnad Abd bin Humaid. Okay. Kita tengok sanad dia. Yahya bin Abdul Hamid melaporkan kepada saya, iaitu Abd bin Humaid, penulis kepada Musnad ni lah, bahawa Yusuf bin Atiyah melaporkan kepada kami, bahawa Thabit melaporkan kepada kami daripada Anas bin Malik. Okay, cerita dia, sesungguhnya ada seorang wanita yang sudah bersuami, bapanya jatuh sakit. Beliau mendatangi Rasulullah dan bertanya, "Wahai Rasulullah, bapa saya sudah jatuh sakit, namun suami saya tidak memberi izin kepada saya untuk menemani bapa saya." Rasulullah menjawab, "Taatilah suami kamu." Banyak tu je cerita dia. Ada riwayat-riwayat nanti, 2-3 riwayat nanti kita akan dengar, siap ada nama, siap ada kes lagi, dan siap ada beberapa sebab yang clear. Okay. Lalu bapanya meninggal dunia. Wanita itu telah menghantar wakil untuk meminta izin kepada suaminya, namun tidak berbalas. Maknanya hantar dia. Mungkin sebab utusan tu tak sampai, hantar utusan pada Rasulullah untuk tanya, boleh tak nak keluar sekejap untuk mengerjakan salat jenazah kepada bapanya. Dari segi utusan yang hantar pada suami, diam. Jadi dari segi keizinan tak bagi. Dia pergi mengadu pada Rasulullah. Lalu Rasulullah kata apa? Taatilah suami kamu. Lalu beliau mentaati suaminya dan tidak mengerjakan jenazah. Okey, pertama, saya nak ajak tuan-tuan pecahkan sikit kepala otak kita ni. Bukan pecah kepala, maknanya buka sikit otak kita ni. Tengok sifat Nabi. Nabi, orang mengadu pada Nabi, ada sahabat jadi imam baca panjang. Apa respon Nabi? Nabi marah, bukan marah, Nabi tegur sahabat tu. Kalau dalam riwayat, kalau saya tak silap, riwayat tu ialah seorang sahabat bernama Muaz bin Jabal. Dia baca dalam salat Isyak habis surah Baqarah. Bukan baca alif lam mim yang muka surat tu je, sampai ulaika humul muflihun. Habis 286 tu habis. 2 juzuk lebih habis. Kita boleh agak solat Isyak malam tu entah berapa jam tak tahu. Okay. Selesai salat Isyak zaman Nabi, sebab dia jadi imam di kawasan yang jauh, bukan dekat dengan masjid Nabi. Ada orang komplain, dia kata tak ada surah-surah yang lebih pendek ke untuk jadi imam, lama sangat semayang tadi. Muaz bin Jabal ni dia semangat, dia orang muda. Dia kata, aku dengar pada Nabi, orang kalau semayang dia merungut lenguh, orang tu munafik. Oh, teruk dia bagi. Dia kata yang kuat merungut ni munafik. Okay. Sampai benda tu pada Nabi. Maknanya lelaki tu dia tak puas hati, dia nak tengok apa respon Nabi tentang isu ni. Okay. Nabi pun pergi, dia pun pergi hantar utusan ataupun dia sendiri pergi. Nabi pun dengar pengaduan tu, Nabi panggil Muaz. Nabi panggil Muaz, lalu Nabi pun tegur Muaz. Nabi kata, aina anta wasabbih isma rabbikal a'la. Di mana kamu dengan surah Al-A'la? Di mana kamu dengan la uqsimu bihadzal balad, dengan surah Al-Balad? Maknanya Nabi kata kepada Muaz, kenapa kamu baca yang panjang? Kenapa kamu tak baca yang sederhana? Sebab tu Nabi pesan kepada orang-orang yang ya'ummun nas, yang mengimamkan orang, imam salat, dia tengok keadaan jemaah dia. Okey. Kalau tuan-tuan buat perbandingan kan, hadis ni utusan datang jumpa Nabi, beritahu seorang perempuan ni tak dapat keizinan untuk salat jenazah untuk ayah dia. Lalu Nabi kata, taatlah suami, tak payahlah petikai. Riwayat yang orang datang mengadu, kata seorang sahabat jadi imam baca panjang. Yang ni Nabi komentar dan Nabi tegur perbuatan. Tapi yang tu Nabi tak tegur. Okey, kalaulah Nabi suruh taat, lah, andai kata, kita andaikan kalau kata hadis ni betul, Nabi suruh taat, lepas tu mesti Nabi akan buat apa-apa tindakan pada suami tu, Nabi akan panggil balik. Sebab Nabi tak akan boleh pecahkan undang-undang tu. Nabi tak akan boleh kata, pergi lah, tak payah ikutlah suami kamu. Nabi akan suruh taat, sebab itu memang hukum asal kena taat. Okey.
Cuma Nabi mungkin akan panggil balik suami. Apa kamu sampai benda macam tu tak bagi? Okey. Tapi tak ada riwayat tu dia sunyi, dia senyap macam tu. Okey. Jadi dari segi sikap Nabi pada isu lain bukan macam tu, tiba-tiba datang hadis ni Nabi bersikap ignorant, tak ambil peduli sangat. Okey. Jadi itu petanda awal. Kalau tuan-tuan boleh fikirlah, kalau tuan-tuan tak nak belajar hadis yang teknikal, nak tengok riwayat satu-satu mungkin benda tu payah. Okey. Just fikirlah dengan sikap akhlak Nabi yang kita selalu dengar dengan satu hadis yang kita dengar macam lain macam Nabi nampak ni. Nabi bukan macam tu. Okey. Bapanya meninggal dunia. Akhirnya bila mana ayah dia meninggal dunia, minta izin suami tak bagi, pergi mengadu Rasulullah. Rasulullah kata, taatlah suami kamu. Okey. Lalu Rasulullah pun kata pada perempuan tu, Allah Ta'ala mengampunkan bapamu disebabkan ketaatanmu pada suamimu. Macam tu pula. Okey. Itu riwayat pertama. Riwayat kedua, Bughiyatul Bahith an Zawaidil Musnadil Hadith. Okey. Itu kitab yang kedua. Tadi kitab Musnad Abd bin Humaid. Hadis yang kedua ni pun riwayatnya daripada sahabat bernama Anas bin Malik. Okay. Seorang lelaki keluar berperang. Isterinya tinggal di rumah 2 tingkat. Isterinya duduk tingkat atas dan bapanya duduk di tingkat bawah. Maknanya ayah pada perempuan. Beliau memerintahkan kepada isterinya agar tidak keluar rumah. Sebab partition yang atas tu dikira sebagai rumah si perempuan. Yang bawah tu bukan rumah dia, yang tu rumah ayah dia. Walaupun dari segi bersambung mungkin boleh bersambung. Okey. Bapa wanita itu jatuh sakit. Lalu beliau menghantarkan seseorang utusan kepada Rasulullah untuk memberitahu tentang keadaannya dan meminta izin untuk menziarahi ayahnya. Hantar utusan, minta pada Rasulullah, tanya, ada tak keringanan sebab ayah aku sakit? Bukan beza rumah, bukan kena keluar berjalan. Orang luar nampak tingkat atas dengan tingkat bawah ya. Okey. Lalu Rasulullah memerintahkan agar disampaikan kepada wanita tersebut, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan taati suami kamu, iaitu jangan turun. Tetap kamu di bahagian atas. Kemudian bapanya meninggal dunia. Beliau menghantar lagi seorang utusan untuk minta izin supaya dapat menziarahi ayahnya dan mengkhabarkan tentang keadaannya. Rasulullah memerintahkan agar disampaikan kepada wanita tersebut, hendaklah bertakwa kepada Allah dan taatilah suamimu. Okey. Pertama, tuan-tuan, tak nak tengok sanad lagi. Ikuti cerita ni pada awal. Rumah 2 tingkat. Perempuan tingkat atas, ayah dia tingkat bawah. Okey. Bila mana ayah dia sakit, dia hantar utusan untuk jumpa Nabi. Ada keringanan tak untuk aku ni ziarah ayah aku di tingkat bawah? Tuan-tuan fikir, dia nak jumpa utusan tu, dia nak lalu ke mana? Dia nak lalu ke mana? Dia tak turun langsung ke jumpa utusan? Ke dia pakai dalam hati je? Utusan tu tahu kot. Okay. Dari segi riwayat tu pun kita boleh tengok dah ada problem riwayat dia. Riwayat dia turun. Ayah sakit sebelah je. Tak bercakap dengan ayah, cakap dengan utusan. Lain macam. Benda tu pun kita tengok dah lain macam lah. Okey. Mungkin ada orang kata zaman dulu dia tak, utusan tak jumpa bawah, dia pakai burung pati je. Paling kurang nak tangkap burung pati mesti kena turun bawah juga. Dia bukan pakai sauk macam ikan ke atas tu. Okey. Jadi itu riwayat yang kita boleh. Sebab tu since kita dengar satu-satu riwayat daripada mana-mana orang, kita kena cerdik sikit. Kita kena fikir, di mana logiknya macam tu? Di mana logiknya? Okey. Kemudian bapanya meninggal. Ayah dia dah meninggal dah. Hantar utusan dulu. Tak peduli lagi ayah tingkat bawah tu. Okey. Hantar utusan tanya Nabi untuk minta izin ziarah ayah dia. Rasulullah pun kata agar disampaikan kepada wanita tersebut, hendaklah bertakwa kepada Allah dan taatilah suamimu. Rasulullah mengerjakan salat jenazah kepada bapa tersebut dan berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengampuni kamu disebabkan ketaatan kamu terhadap suami kamu. Maknanya Allah Ta'ala berikan keampunan kepada ayah dia kerana taatnya anak dia kepada suaminya. Okay. Itu riwayat kedua dalam kitab Bughiyatul Bahith an Zawaid Musnadil Hadith. Riwayat ketiga dalam Mu'jam Al-Awsat oleh Imam At-Tabarani, pun daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah bersabda, seorang lelaki sudah keluar. Yang tadi keluar pergi perang. Yang ni seorang lelaki sudah keluar pergi mana tak tahu.
Beliau memerintahkan isterinya agar tidak keluar daripada rumah bapa wanita itu ada di tingkat bawah sedangkan beliau berada di tingkat atas. Bapanya telah jatuh sakit. Beliau menghantarkan seorang kepada Rasulullah untuk bertanyakan keadaan beliau, sama ada boleh keluar daripada rumah ataupun tidak. Rasulullah menjawab, taatilah suami kamu. Lebih kurang dengan riwayat kedua, tingkat atas, tingkat bawah. Okey. Kemudian bapanya meninggal dunia. Beliau menghantarkan seorang kepada Rasulullah untuk bertanya keadaannya. Rasulullah menjawab, taatilah suami kamu. Lalu Rasulullah mengutuskan seseorang kepada wanita tersebut untuk menyampaikan berita, sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni bapa wanita tersebut disebabkan taatnya beliau kepada suaminya. Okay. 3 riwayat. Riwayat dalam Musnad Abd bin Humaid, kemudian Bughiyatul Bahith, dan yang ketiga ialah Al-Awsat oleh Imam At-Tabarani. Sekarang nak tengok komentar para ulama terhadap ketiga-tiga riwayat ni. Okay. Yang pertama kita tengok, terdapat seorang perawi yang dipertikaikan oleh ulama, iaitu Sahal Yusuf bin Atiyah As-Safar Basri Al-Bahili. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani telah menyenaraikan beberapa kritikan ulama yang diringkaskan terhadapnya, dan ianya adalah seperti berikut. Okay. Maknanya dalam riwayat ini ada satu orang perawi yang problem. Perawi ini nama dia Abu Sahal Yusuf bin Atiyah As-Safar Al-Basri Al-Bahili. Dalam kitab Tahdzibut Tahdzib, kitab Tahdzibut Tahdzib ni Ibnu Hajar tulis. Ibnu Hajar ni antara ulama yang banyak menulis kitab, sehingga kata para ulama yang kekal sampai ke zaman kita ni pun belum semua lagi yang dia pernah tulis waktu dia hidup. Mungkin ada sebahagian karya dia yang terlepas pandang, yang orang tak cetak, sehingga ada sebahagian orang tulis satu kitab, satu buku cerita tentang bagaimana Ibnu Hajar Al-Asqalani ni dia kata apa, menulis ataupun riwayat dia tulis banyak. Dia ni orang Asqalan. Asqalan ni di Palestin hari ni. Okay. Ibnu Hajar Al-Asqalani ni, saya ingat pensyarah saya dulu, PhD dia adalah dalam bidang kajian manuskrip asal. Maknanya dia akan cari tulisan-tulisan ulama yang asli, yang kebanyakannya disimpan di tempat-tempat yang terkenal di dunia ni, antara dia di Uzbek. Selain daripada tu di universiti-universiti yang terkemuka di dunia ni yang simpan tulisan asal. Kita nak akses tulisan tu, nak pergi tengok tulisan tu, nak pergi buat kajian, dia kena ada surat menyurat yang begitu sulit lah. Dan antara bidang kajian yang panjang. Kalau orang ambil PhD bahagian ni, dia punya tempoh lebih pada 3-4 tahun. Lama. Sebab orang tu kena musafir banyak. Kena musafir banyak tempat. Okay. Antara tempat-tempat ialah di Turki. Ini tempat simpanan manuskrip. Uzbek antara yang terbesar. Juga di Eropah banyak lah. Di Lisbon ke, di mana-mana lah. Di Oxford semua. Kalau di Arab Saudi ialah di Universiti King Saud, Malik Saud. Itu ialah tempat penyimpanan manuskrip yang banyak. Cuma manuskrip kita yang surat-surat Raja Melayu, surat-surat Sultan Melayu, surat-surat kitab-kitab para ulama yang tanah Melayu ni, manuskrip Melayu ni dia banyak di Lisbon. Lisbon ni di Jerman ke mana, saya tak ingat. Okay. Cuma dia tak disimpan di tempat kita, disimpan tempat lain. Sebab waktu penjajahan tu mungkin dia angkut sekali pergi sana dah kot. Okay. Cuma ianya ialah satu part yang sukar. Kalau buat kajian manuskrip tulisan para ulama Melayu, dia mudah sikit. Sebab apa? Sebab tulisan tu elok, tulisan tu cantik. Kertas dia pun bukan kertas yang low quality. Maknanya penghasilan kertas tu elok. Tapi kalau membabitkan nak kaji manuskrip lama yang ditulis oleh Ibnu Hajar ataupun orang-orang yang lagi awal pada tu, dia sangat sukar. Sebab apa? Pertama, kertas tu kotor. Jadi kita boleh keliru. Huruf ni ada titik tak ada titik. Kita duk ingat tu titik, rupanya itulah kekotoran pada kertas. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua ialah tulisan yang sangat tak cantik, uduh tulisan. Antara tulisan yang paling teruknya ialah Ibnu Hajar. Ini yang saya dengar pada, sebab Ibnu Hajar ni dia orang yang cerdik, dia banyak menulis. Orang cerdik ni dia menulis laju. Kadang-kadang perkataan tu
Dia dua kalimah, tapi dengan sebab dia sambung, kita duk ingat satu perkataan, sedangkan dia dua perkataan. Jadi orang-orang yang orang kata apa, buat kemaskini balik tulisan para ulama ni, dia orang struggle untuk orang kata apa, untuk tengok apa para ulama tu tulis. Okay. Cuma orang biasa duk ingat Ibnu Hajar ni tulis Bulughul Maram je. Sebab duk ingat kuliah pun banyak orang baca Bulughul Maram. Okay. Sebenarnya banyaklah kitab yang ditulis oleh Ibnu Hajar. Yang paling besarnya ialah Fathul Bari, syarah kepada Sahih Bukhari, yang dia ambil masa 40 tahun tulis kitab tu. Itu antara kitab terbesar dia. Okay. Cuma antara kitab dia dalam bab ilmu rijal, iaitu ilmu untuk trace perawi ni, nama dia, hidup tahun mana, pernah jumpa perawi mana yang lagi awal pada dia, dan dia pun ajar hadis yang dia ada kepada orang mana. Antara kitab yang Ibnu Hajar tulis ialah Tahzibut Tahzib. Dan ini ialah sebuah kekayaan bagi orang Islam, iaitu kesungguhan para ulama hadis merekodkan semua perawi-perawi hadis dengan tujuan dan matlamat untuk jaga ilmu hadis. Sebab tu tuan-tuan jangan pelik tentang bab ni. Ada Allah Ta'ala beri kepada manusia ni kekuatan ingatan yang luar biasa. Dia ingat orang. Okay. Sistem yang ada pada orang Islam ni, iaitu sistem menjaga sanad dari riwayat ni, ialah satu sistem yang telah diambil cara dia oleh semua bahagian-bahagian yang jenis ada rekod ni. Jabatan-jabatan jenis ada rekod. Macam JPJ, polis, yang simpan nombor plate kereta, siapa pemilik kereta ni. Kereta ni pernah bertukar milik daripada satu ni. Dia punya sistem macam tu lah orang mengapa hadis ni. Bahkan lebih hebat pada tu lagi, sebab dia orang ingat. Kalau tuan-tuan pergi tanya polis, dia kena cari dalam software dia orang tak ingat. Data-data tu tak ingat, sebab kita dah letak kepada satu sistem atas talian untuk ingat. Kalau hancur sistem tu, berterabur habislah maklumat. Okay. Tapi para ulama hadis tulis dalam data dia, ingat pun ingat. Kecuali sebahagian para ulama yang Allah Ta'ala beri sedikit problem di akhir hayat dia. Antaranya ialah Abdul Razak yang tulis Musannaf Abdul Razak ni. Bila mana umur dia 70 lah kata, dia ada problem, dia dah terganggu ingatan dia. Sebab tu benda ni ataupun perkara ni lah perkara yang normal bagi manusia. Perkara yang normal. Ada orang dia kata orang yang sibuk dengan ilmu ni, Tuhan akan jaga ingatan dia, payah bagi dia nyanyuk. Saya setujulah dalam bab tu, ada kebenarannya. Tapi andai kata kalau kita tengok ada orang dia terkena penyakit terlupa, dia dah berumur dia terlupa, itu normal. Itu bukan benda yang mesti zaman muda dia ni dahsyat, semua halal ni, tak ada haram langsung. Kita yang kata. Sedangkan ada ulama hadis yang dia dah berumur sikit, dia tak ingat, dia bercampur. Takkan kita dia ni mesti kaki golok dulu ni. Maknanya main belah alik siang dulu. No. Takkan kita nak kata macam tu kepada para ulama. Okay. Cuma dia normal lah, dia normal. Okay. Mungkinlah dia taklah hilang ingatan yang teruk. Cuma nak katanya kalau berlaku sedikit penurunan kekuatan memori, itu normal. Ada orang yang Tuhan beri ingat sampai ke dia habis usia dia. Cuma kalau kita dengar, kita tak cepat kata punca dia tak ingat tu kerana jauh pada agama. Ingat tak ingat ialah satu latihan, orang tu dia latih memori. Cuma otak manusia ni kalau selalu dibebankan dengan benda-benda yang bersifat teknikal, dia makin kuat kekuatan otak tu. Maknanya otak tu akan mengalami proses makin berkembang. Okay. Jadi Ibnu Hajar dia kata Abu Sahal Yusuf bin Atiyah Al-Safar Al-Basri Al-Bahili ni banyak problem dia. Dia datangkan sini ada 6 kritikan para ulama. Okay. Amr bin Ali, satu orang tokoh perawi, dia kata Yusuf ini ialah pendusta daripada Basrah. Hadis riwayat dia tak diterima. Mana cerita ni confirm dah ada problem. Yang kedua ialah Abu Hatim Ar-Razi dan juga Ad-Daruqutni mengatakan Yusuf ataupun Abu Sahal ini seorang yang dhaif. Yang ketiga ialah Imam An-Nasai. Imam An-Nasai mengatakan Yusuf itu satu orang yang tidak thiqah, iaitu tidak dipercayai. Yang keempat Ibn Adi, riwayat-riwayatnya tidak terpelihara. Yang kelima Barqani,
saya bertanya kepada Daruqutni tentang Yusuf bin Atiyah, beliau berkata dia adalah antara dua orang yang matruk. Barqani ni murid kepada Daruqutni. Tuan-tuan boleh tengok ulama hadis ni, zaman dulu komputer tak ada. Tak ada telefon macam kita ada satu software. Oh, nak tahu orang ni macam mana? Nanti saya search sekejap. Bila mana tanya, on the spot ingat. Sebab apa? Itulah kemajuan teknologi yang ada pada zaman tu. Bebankan otak untuk ingat semua benda. Sebab tu ada orang, dia tak suka dengan perangai ahli hadis. Ahli hadis ni dia ingat semua salah orang. Terutamanya dalam ilmu rijal. Dia tersalah cakap satu je, ingat sampai ke mati. Bahkan benda tu penting. Orang yang sensitif dengan bab ni, dia akan rasa apa ahli hadis sampai macam tu. Bahkan kalau tuan-tuan tengok yang lebih awal pada Ibnu Hajar, contohnya Abdullah bin Mubarak, ni guru pada Imam Bukhari. Sebab Ibnu Hajar ni kurun ke 9 dah, ataupun kurun ke 8. Imam Bukhari ni kurun ke 3. Maknanya 500 tahun beza. Imam Bukhari dia ada satu orang tok guru, nama dia Abdullah bin Mubarak. Ni tabi'in ataupun tabi'ut tabi'in. Abdullah bin Mubarak ni kalau dia kritik orang, pedas kritikan dia. Ada orang yang dia bagi kritikan pedas. Saya pernah baca kritikan Abdullah bin Mubarak terhadap satu orang perawi nama dia Ibnu Al-Muharrar. Ibnu Al-Muharrar inilah orang yang bertanggungjawab memalsukan sebuah hadis yang panjang, iaitu hadis berkenaan Nur Muhammad. Panjang hadis tu. Hadis yang kata Tuhan cipta itu, ini, itu, ini, itu, ini. Mana Tuhan cipta daripada peluh burung merak. Burung merak tu nak boleh berpeluh, tengok cermin dulu, baru keluar roh para nabi, roh para malaikat. Bukan roh, malaikat, alam bumi, alam semesta ni. Kata Abdullah bin Mubarak, dia kata membelek tahi unta lagi baik pada belek hadis riwayat dia. Punya orang kata apa, tinggi dia punya kritikan terhadap Ibnu Muharrar. Dia kata kalau kamu tengok tahi unta dengan hadis yang dia duk bawa, belek tahi unta tu lagi elok pada belek hadis-hadis dia. Sebab kawasan tu, zaman tu, tahi unta lah yang paling mudah nak tengok. Okey, kalau tempat kita ni mungkin kita kata hidu bau tahi lembu elok lagi pada dengar dia bercakap. Dalam istilah kita, punya teruk, punya menipu semua riwayat dia. Okey, itu perkataan biasa dan ini ialah benda yang normal. Sebab apa? Orang yang bersungguh jaga hadis Nabi, dia tengok ada orang buat lebih kurang, dia sangat-sangat terasa. Itu ialah sikap yang tak dapat dinafikan. Sampai ke zaman sekarang ni pun, kalau tuan-tuan tengok orang yang bergeluman dalam bidang hadis, dia tengok orang mudah-mudah palsukan hadis, buat dakwaan yang macam-macam. Ianya ialah satu sensitiviti yang tinggi bagi orang yang bergeluman dengan ilmu hadis. Okey. Riwayat yang kedua, dalam hadis yang dibawakan oleh Al-Imam At-Tabarani dalam Al-Awsat, terdapat seorang perawi bermasalah, iaitu Ismah bin Al-Mutawakkil. Beliau, berikut adalah kritikan ulama terhadap beliau. Al-Uqaili menyatakan bahawa Ismah kurang dhabit, credibility. Kurang dhabit ni maknanya, pertama, dia terlampau bercampur dengan semua orang. Dia tak jaga warak dia. Maknanya bercakap pun kadang-kadang sembang. Itu sebahagian daripada credibility. Yang kedua ialah kekuatan hafalan dia. Okay. Kemudian Al-Zahabi menyebutkan dan membawa satu hadis yang diriwayatkan oleh Ismah, mengatakan bahawa beliau mendengar sendiri Syu'bah menyebutkan hadis tersebut. Al-Zahabi kemudiannya memberikan komentar dengan berkata, ini adalah pendustaan kepada Syu'bah. Maknanya perawi yang bernama Ismah bin Al-Mutawakkil. Itu problem dia. Riwayat yang ketiga, iaitu satu orang perawi yang bernama Zafir bin Sulaiman, telah dipertikaikan. Nama penuh beliau adalah Abu Sulaiman Zafir bin Sulaiman Al-Ayadi Al-Quhustani. Beliau tinggal di Rai. Rai ni satu kawasan yang diperselisihkan oleh para ulama di mana di dunia sekarang ni. Ada yang kata di Somalia, ada yang kata di kawasan di antara stan country itulah, Iran ataupun Iraq. Dan dia berpindah ke Baghdad dan beliau pernah menjadi qadi di kawasan nama dia Sijistan. Antara yang mengkritik dia ialah Al-Imamul Bukhari, mengatakan riwayat dia ialah ada waham dan mursal. An-Nasai dan ramai lagi dah, saya tak nak sebut semua sekali. Cuma saya nak kata riwayat yang cerita taat satu orang suami kepada satu orang isteri pada suami dia ni, kebiasaannya 3 orang perawi inilah, iaitu Sahal
Abu Sahal Yusuf bin Atiyah ataupun Yusuf bin Atiyah. Abu Sahal tu gelaran. Yang kedua ialah Ismah bin Mutawakkil, dan yang ketiga ialah Zafir bin Sulaiman. Yang ni nak kenal hadis ni palsu ataupun problem melalui ilmu teknikal, iaitu ilmu rijal. Yang ni kena belajar by khususi lah. Okay. Cuma yang saya beritahu awal-awal tadi ialah satu panduan mudah. Tuan-tuan dengar satu hadis, hadis tu macam pelik, macam Nabi ni ada sikap tak peduli kat orang. Dia mustahil. Sebab Nabi dia tak akan buat benda tu, Nabi dia tak pilih, dia tak double standard orang. Yang kedua riwayat, anak duduk tingkat atas, ayah duduk tingkat bawah. Hantar utusan boleh pula. Tapi ayah duduk tingkat bawah, macam mana dia berurusan dengan utusan dalam keadaan dia tak turun ke bawah. Okey, itu dari segi logiknya lah. Okey. Kesimpulan akhir kita boleh tengok, terdapat banyak kisah termasuk hadis palsu yang menceritakan tentang kewajipan isteri untuk mentaati suami, sehingga menampakkan Islam adalah agama yang tidak meraihkan wanita dan hak mereka. Maknanya Islam meletakkan wanita ni dengar dan patuh, tak boleh bercakap apa. Sedangkan ada riwayat sebahagian isteri Nabi ni pernah angkat suara pada Nabi. Antaranya ialah Hafsah, iaitu anak pada Umar. Sehingga kata Umar Al-Khattab bila mana dia tengok Hafsah ni angkat suara pada Nabi, macam tak nak taat. Kata Umar, kamu jangan angkat suara pada Rasulullah. Kalau kamu tak cukup apa dalam rumah, nafkah, kamu minta pada aku, jangan minta pada Nabi. Kalau kata Nabi tak bagi, punya nak jaga. Okey. Tapi nak kata benda tu normal dalam rumah tangga Nabi. Dalam rumah tangga Nabi. Tapi berbeza dengan riwayat ni, taat membututuli. Dan yang kedua, kalau betul Nabi suruh taat, biasanya Nabi akan clarify balik terhadap suami yang macam ni. Nabi akan panggil, kenapa kamu ni ketat sangat? Bagi kelonggaran, maknanya pesan pada isteri, kamu jangan keluar pada rumah ni. Melainkan, letaklah pengecualian. Kalau ayah kamu sakit, kalau kamu sakit, kalau anak ni sakit, nak pergi berubat, nak pergi mana, kamu boleh keluar sekadar hajat saja. Sekadar hajat. Dan lebih malang lagi apabila kisah ini turut dibawa oleh para asatizah untuk mengukuhkan hujah mereka bahawa seorang isteri mesti menyerahkan seluruh ketaatan. Macam saya sebut tadi lah, taat tak pada semua. Pada perkara yang orang kata apa, memberi kesan pada akidah, tak perlu taat. Macam Asiyah isteri Firaun, ketika mana Firaun mengaku Tuhan, dia tak taat. Part lain dia taat, part tu dia tak taat. Sebab mengarut. Jelasnya suami dia tu dah mengarut, dia mengaku Tuhan. Bahkan dia antara orang yang cuba beri beberapa argumen, munasabah kamu ni Tuhan. Tapi tak ada lah dia kata kamu ni betul-betul mangkak. Tak ada. Tak ada dia kata macam tu. Tak ada kata lepas aku tak guna punya lelaki. Dia tak kata. Dia tetap berikan ketaatan dalam part lain, cuma lambat tu dia tak setuju dengan suami dia. Okey. Jadi itulah cerita-cerita ni mungkin orang akan cerita dalam TV, dalam radio orang akan cerita. Cuma saya nak kata Islam tidaklah sejumut dan sekolot itu. Kemudian yang terakhir, saya nak jawab sikit soalan ada orang tanya. Semalam ada orang call suruh sebut dalam kuliah, iaitu isu salat gaib kepada jenazah yang meninggal dengan sebab COVID. Sebab sekarang ni kes tu dah makin meningkat. Sini pun ada mungkin, di masjid saya sendiri, di Oran tu pun ada, ramai jugalah beberapa minggu baru ni. Okey. Boleh ataupun tidak salat gaib kepada jenazah yang diuruskan dengan sebab mati dengan sebab COVID ni? Mati dengan sebab orang yang mati dengan COVID ni dia memang pengurusan bawah hospital 100%, memang kita tak terlibat. Okey. Dari segi hukum asal, kalau jenazah tu adalah negeri tu, kita tak boleh salat gaib, hukum asal dia. Melainkan ada masyakkah ataupun ada problem. Macam COVID tu problem tu. Okey, problem maknanya memang kita tak boleh pergi dekat. Okey. Jadi kita buat salat gaib dalam masjid ataupun di rumah waris si mati, benda tu dibenarkan. Okey. Cuma kalau kita ada alternatif lain. Baru ni berlaku di masjid saya lah, di Asyakirin Orang. Okey. Dia sebab yang meninggal tu lah ayah kepada JK masjid. Okey. Dia nak buat juga salat jenazah. Okey. Saya kata buat salat jenazah boleh, suruh van tu duduk depan. Kita salat di dataran tu, sebab masjid Asyakirin tu ada dataran tu. Okey. Van duduk depan sebab memang tu ialah kiblat dah pun. Okey, jadi van duduk depan. Jangan ada orang pergi dekat dengan van tu.
Okey. Biarlah orang hospital dalam van tu apa semua. Okey. Just van duduk depan, kita jaga jarak sikit dan kita salat di dataran tu lah. Sebab salat jenazah ni tak perlu hampa sejadah apa dah pun. Cuma berbaris macam orang nak berkawat. Mungkin orang tengok apa hal orang masjid hari tu. Ada perbarisan apa hari ni? Tak pun. Benda tu normal, cuma orang biasa je lain macam. Kalau nak buat di dataran okey. Macam tu lah. Jangan kita sentuh, urus, biar ada orang urus. Just solat macam tu. Ataupun ada orang dia nak pilih van tu dalam rumah dia, tapi payah dia nak tetapkan kiblat. Tengok keadaan masjid lah. Kalau masjid tu mudah untuk uruskan kiblat, suruh van tu parking macam sini saya rasa boleh kot. Okay, maknanya van tu parking melentang macam tu. Sampai pada isu ni tuan-tuan tak payah tanyalah orang hospital, kepala dia kat mana? Sebab saya nak letak imam Yang ni bagi keringanan lah. Okay. Janganlah bagi driver ambulans tu jadi sakit kepala, nak adjust, nak pusing pusing ni. Takat-takat yang boleh lah. Okay. Tapi kalau kata bahaya sangat, kalau kata jenazah tu 2-3 buah dan dia agak sukar, maknanya 2-3 buah ambulans, salat gaib lah. Walaupun jenazah tu ada dalam negeri yang sama, sebab memang ada keringanan dalam bab ni kerana ada masyaqqah. Itu disebut dalam kitab-kitab yang masyhur dalam kitab fiqh lah, I'anatul Talibin, semua ada sebut bab tu. Sekiranya ada masyaqqah, maka salat gaib harus kepada jenazah tersebut. Wallahu a'lam. Setakat tu saja. Moga Allah Taala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.